warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan memberikan ulasan mengenai subtopik perkara 152 dalam bab 6 yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Pertamanya, jurnal yang kami pilih ini bertajuk Perjuangan dan Cabaran Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan di Malaysia pada tahun 1957 sehingga 1966 yang ditulis oleh Sharifah Darmia binti Sharif Adam. Hari ini saya akan membahaskan tentang kerjasama kebahasaan antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1959. Sebagai sebuah negara yang baru dibentuk, Persekutuan Tanah Melayu telah mengambil beberapa langkah untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Antara langkah yang diambil ialah membuat perjanjian persahabatan dengan Republik Indonesia. Secara tradisinya, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara di rantau perjalanan Nusantara ini. Malaysia telah mengambil peluang untuk menjalin persahabatan atas dasar kebahasaan dengan Republik Indonesia kerana bahasa Indonesia dilihat lebih maju berkembang bagi bahasa Melayu di tanah Melayu. Wujudnya kerjasama kebahasaan di antara Malaysia dan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesepahaman politik dan sosio-ekonomi di antara kedua-dua negara tersebut. Di samping itu juga dalam bidang komunikasi, ia meningkatkan dan mengoptimalkan peluang komunikasi di antara rakyat Malaysia dan Indonesia. Saya akan membahaskan tentang kedua isi kandungan perjanjian persahabatan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia 1959. Perkara pertama, kedua pihak yang mengikat perjanjian ini haruslah memelihara kedaulatan dan kemerdekaan antara satu sama lain dan berusaha meneruskan ikatan antara mereka, kebudayaan serta sejarah yang turun-temurun. Perkara kedua, kedua pihak tertinggi yang bersetuju mengikat perjanjian ini haruslah bersetuju memelihara hubungan diplomatik dan konsul antara kedua mengikut syarat dan adat negara. Selain itu, antara usaha yang dapat dilihat di dalam jurnal ini adalah pada tahun 1957, Ustaz Zulkifli Muhammad merupakan pengetua Polis Islam Malaya telah menghantar surat kepada Zakbar yang memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Singapura, tujuan untuk memohon silibus subjek bahasa Melayu diajar di jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya usaha yang dilakukan dalam memperluaskan lagi penggunaan bahasa kebangsaan di polis tersebut. Terima kasih. Bagi Persatuan Penulis Nasional atau PENA merupakan badan penulis yang ditubuhkan pada 12 Februari 1961 dengan tujuan untuk mengembangkan lapangan bahasa, kesusastraan dan ilmu pengetahuan bersesuaian dengan kepentingan nasional dengan tak terikat kepada dasar politik kepartian atau terkeluar daripada bidang undang-undang negara. Pihak Barisan Bertindak Bahasa Kebangsaan iaitu BBBK telah ditubuhkan pada 7 Julai 1994 yang dipimpin oleh Sheikh Nasir bin Ismail untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi. Dua tujuan mengapa pihak BBBK ditubuhkan adalah untuk melaksanakan kehendak perlembagaan negara sebagaimana yang termaktub dalam perkara 152 dan yang kedua adalah untuk menimbulkan semangat cinta dan perjuangan terhadap bahasa kebangsaan. Dalam isu ini, pemimpin-pemimpin negara seringkali cuba untuk mengeksploitasi rakyat dengan manifesto-manifesto yang dijanjikan. Tetapi semua itu bertujuan untuk memancing undi daripada rakyat. Ini telah menyebabkan berlakunya perselisihan faham dengan kaum lain, terutamanya kaum Cina dengan Malaysia. Mengapa bahasa kebangsaan sering menjadi isu dalam pilihan raya umum? Hal ini kerana desakan dan tuntutan orang bukan Melayu untuk menjadikan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa rasmi didapati begitu kuat. Tuntutan tersebut secara terbuka dan berani mencabar perlembagaan yang telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Terdapat dua ketegangan yang berlaku antara Ketua Menteri Sarawak dan juga Perdana Menteri Malaysia ketika penyebaran bahasa kebangsaan di Sabah dan Sarawak. Pertama, Ketua
Ketua Menteri Sarawak iaitu Stephen Kalunikan tidak melaksanakan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Sarawak. Malah, beliau menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua, Perdana Menteri Malaysia menggesa Stephen Kalunikan untuk memperluaskan lagi bahasa kebangsaan, tetapi Ketua Menteri Sarawak tersebut tidak melaksanakan penggunaan bahasa Melayu di Sarawak. Faktor yang menyebabkan berlakunya perkembangan bahasa Melayu di Sabah dan Sarawak ialah disebabkan oleh penyebaran akhbar-akhbar berbahasa Melayu. Antara akhbar terkenal dalam memastikan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah Akhbar Utusan Sarawak. Selain itu, akhbar yang diasaskan oleh Abang Ikuan Zaini yang menjadi satu saluran penting dalam mengangkat martabat dan perkembangan bahasa Melayu di negeri Sarawak. Sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa dalam tempoh 1957 sehingga 1966, isu bahasa menjadi persoalan yang penting sehingga menjadi antara punca utama yang menunjukkan pergeseran antara kaum di tanah Melayu. Pas tempoh 10 tahun dari tahun tersebut, pada tahun 1997, kerajaan telah mengumumkan rang undang-undang yang dikenali sebagai Rang Undang-Undang Bahasa Kuasaan 1967. Serentak dengan pengumuman rang undang-undang tersebut, perkembangan bahasa kuasaan beranjak ke satu fasa yang lain.